Bersama saya Mas Romalak dalam rentasan berita edisi 1448. Antara paparan utama. Antara royalti, duit haram dan kerengga. Cikgu Bat juara fitnah. Benarkah GST akan dikembalikan? Kitab Ustaz Hadi kini muncul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Februari lalu, kerajaan telah memutuskan bahawa Kelantan dan Terengganu tidak layak menerima hasil petroleum sebanyak 5%. Ini kerana menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, Akta Laut Wilayah 2012 menetapkan bahawa negeri hanya boleh menuntut hak sehingga 3 batu nautika. Perjanjian pembayaran wang tunai yang ditandatangani antara Petronas dan Kerajaan Kelantan dan Terengganu memperuntukkan dua negeri itu boleh diberi pembayaran tunai sebanyak 5% untuk petroleum yang didapati dan diperolehi dalam jarak 3 batu nautika dari garis air surut. Namun Petronas tidak pernah menyalurkan hasil petroleum secara langsung kepada Kelantan dan Terengganu selama ini kerana kedudukan medan pengeluaran adalah terletak di luar 3 batu nautika dari garis air surut wilayah Kelantan dan Terengganu, katanya. Bagaimanapun, perlu diingatkan Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan wang ihsan ke negeri-negeri yang berhampiran dengan kawasan penggalian petroleum termasuk Kelantan dan Terengganu untuk projek yang memberi manfaat kepada rakyat. Namun begitu semalam, Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang mendakwa kerajaan tidak adil dalam soal pengagihan hasil wang royalti kepada negeri pembangkang. Beliau menyifatkan wang digunakan kerajaan adalah wang haram apabila kerajaan pusat melanggar perjanjian yang dibuat dengan Petronas berhubung pemberian wang royalti. Jangan langgar perjanjian seperti ini. Ini duit haram sebab melanggar perjanjian. Ini satu benda salah. Berlaku double standard antara negeri diperintah kerajaan dan pembangkang. Padahal bila kutip cukai, negeri kerajaan dan pembangkang pun dia pungut. Bila bab agih hasil, dia double standard. Katanya ketika berucap dalam perbahasan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Dewan Rakyat. Ucapan beliau itu kemudian dipersoal Lee Chian Chung, PH Petaling Jaya, yang bertanya mengapa Abdul Hadi dan Perikatan Nasional PN ketika menjadi kerajaan selama 2 tahun tidak mengemaskini perjanjian terbaru dengan Petronas itu. Tadi disebut bahawa perjanjian itu tidak pegang. Dalam tempoh 2 tahun PN perintah, kenapa perjanjian itu tak dikemaskini dan kekal juga zalim pada rakyat Terengganu? Kenapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu? Soalnya lagi. Hadi kemudian menyalahkan pihak lawan yang didakwanya ketika PN memerintah banyak kerengga-kerengga yang cuba menjatuhkan kerajaan sehingga mereka tidak sempat meneliti perjanjian tersebut. Sebenarnya banyak benda kami nak urus. Masa kami memerintah dulu, kerengga-kerengga banyak sangat duk kacau nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ini? Kami terpaksalah pertahankan kerajaan. Terpaksa 2-3 kali tukar PM. Belah kami ni banyak layak jadi Perdana Menteri, iaitu Ahli Parlimen. Larut boleh, Paguh boleh. Belah sana, seorang je yang boleh jadi Perdana Menteri. Yang sana kalau datang sini boleh jadi calon Perdana Menteri, jawabnya. RSN Raya iaitu PH Julutong kemudian bangkit mencelah dan bertanya jika Abdul Hadi mendakwa kerajaan makan duit haram, apa pula hukum apabila PN berterusan menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong? Sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat pelik. PAS kononnya berjuang lebih 30 tahun dalam isu royalti, tetapi apabila berada dalam kerajaan selama 33 bulan, kenapa tidak berbuat apa-apa? Sibuk ada kerengga nak jatuhkan kerajaan atau sibuk makan gaji buta?
Bagaimana hendak membuat perubahan kalau parlimen ditutup, darurat dicipta? Bab menipu serah kepada PAS. Macam rakyat Malaysia ni bodoh sangat. Awal tahun 2020, kerajaan pusat yang ditadbir Pakatan Harapan ketika itu pernah memberikan 400 juta ringgit kepada Kelantan. Apa mereka buat dengan duit itu? Kerajaan Negeri Kelantan juga guna untuk beli 14 kereta Mercedes-Benz kononnya untuk kenderaan rasmi, bukan saja melukakan perasaan rakyat, malah jelas menunjukkan sikap hipokrit pemimpin PAS. Dan hari ini lebih jelas hipokritnya apabila Hadi secara terang-terangan mendedahkan perancangan mereka setiap hari untuk menjatuhkan kerajaan yang telah terbentuk. Bila tang orang lain, bukan main Hadi cakap pasal duit haram. Kenapa tidak bercakap soal beliau makan duit haram, makan gaji buta selama 33 bulan sebagai duta khas bertaraf menteri? Apa yang dibuat Hadi untuk negara selama tempoh itu? Ternyata Hadi Awang dengan binatang dan serangga tidak dapat dipisahkan. Binatang apa yang tidak diumpamakan kepada musuh politiknya? Agak-agaknya, jika hendak diumpamakan kepada Tan Sri Abdul Hadi Awang, binatang mana yang paling sesuai? Figura yang bernama Badrul Hisham Shahrin atau kononnya lebih dikenali sebagai Cik Gubat kini diiktiraf sebagai juara fitnah di Malaysia. Pelbagai tumahan sembrono dan tidak bertanggungjawab telah dicipta beliau dan disebarkan demi mendapat kelebihan politik tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan kejinya itu. Terkini, kenyataan berbentuk dakwaan sembrono aktivis pro Perikatan Nasional itu. Kononnya, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq membuat projek Sakau melalui pelaksanaan program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi amat tidak bertanggungjawab. Susulan tuduhan oleh Cik Gubat yang tidak disertakan bukti itu setiausaha politik Menteri Pendidikan Atika Shahruddin membuat satu laporan polis di Balai Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur semalam. Berdasarkan laporan itu, Atikah menyatakan ketika berada di sebuah hotel di Johor Bahru pada 8 September lalu, beliau telah menerima satu kiriman video daripada nombor yang tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp yang memaparkan Cik Gubat membuat tuduhan melulu terhadap Fadlinah selaku Menteri Pendidikan. Dalam video tersebut, kata Atikah, Badrul telah menuduh Menteri membuat projek sakau buku teks atau mengambil keuntungan melalui pelaksanaan program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi. Sehubungan itu, dalam laporan polisnya, Atikah menafikan segala tuduhan yang dibuat oleh Badrul tersebut sambil menyifatkan sebagai berniat jahat, bersifat 3R serta mengelirukan masyarakat. Menurut beliau, walaupun ketika musim kempen pilihan raya kecil PRK, tuduhan yang bersifat fitnah tidak seharusnya dibenarkan, apatah lagi berkaitan dunia pendidikan kerana ia hanya mengelirukan masyarakat serta menimbulkan keresahan dalam kalangan ibu bapa pelajar. Sehubung itu, Atikah Syairah berharap pihak polis dapat menjalankan siasatan terhadap fitnah jahat oleh aktivis pro-PN terbabit. Mac lalu, polis telah menjalankan siasatan berhubung hantaran didakwa berbau fitnah di Facebook Cik Gubat Original yang mengaitkan Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan gerakan Christian Evangelist. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata, semakan polis mendapati hantaran itu menerima 544 komen, 377 perkongsian dan 448 maklum balas sejak dimuat naik sekitar 3 hari lalu. Hantaran oleh Facebook Cik Gubat Original yang mengaitkan KBS dengan gerakan Christian Evangelist serta menuduh kementerian itu menyalurkan dana kepada sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mengajak belia bukan Kristian ke gereja. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan ketika itu. Manakala pada 13 Julai lalu, Setiausaha Politik kepada Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi membuat laporan polis terhadap Cik Gubat kerana mengeluarkan dan menyebarkan beberapa kenyataan palsu dan bersifat menfitnah terhadap Perdana Menteri. Ahmad Farhan berkata kenyataan fitnah itu dikenal pasti melalui kenyataan media kaki fitnah itu setelah beliau membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ia terkait mengenai kediaman peribadi Perdana Menteri di Sungai Long dan beberapa kenderaan yang digunakan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Adalah jelas bahawa kesemua kenyataan tersebut adalah tidak berasas, berniat jahat dan bermotifkan politik. Bukti-bukti konklusif dan menyeluruh yang menyangkal sekeras-kerasnya kenyataan palsu tersebut akan dikemukakan kepada pihak polis semasa siasatan kelak. Katanya ketika ditemui selepas membuat laporan polis itu di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya dipetik utusan online. Apa faedahnya cikgu bat mereka fitnah? Sedangkan beliau adalah seorang Muslim, selaku umat Islam dan orang yang beriman hendaklah berpegang kepada adab-adab yang dianjurkan dalam syariat. Setiap orang Islam pula hendaklah berhati-hati apabila mendengar berita-berita terutamanya yang disampaikan oleh mereka yang diragui kepribadian dan akhlak mereka. Bertabayunlah, iaitu memeriksa dengan teliti berita yang disampaikan, bukannya menyebarkan berita yang tidak sahih. Lebih teruk lagi mengolah dan menambah berita palsu tersebut dengan hasutan dan fitnah serta menyemai kebencian dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Benarkah Kerajaan Perpaduan Madani akan mengembalikan semula pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST? Ketika bercakap dalam sesi khas sidang kemuncak Asia ke-10 Institut Milken di Singapura pada Rabu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan terdapat beberapa perkara perlu dilaksanakan terlebih dahulu sebelum cukai itu layak dilaksanakan supaya dapat mengelakkan golongan kurang berkemampuan daripada terjejas dengan langkah tersebut. Ia antaranya memastikan miskin tegar dapat dibasmikan, menyelaraskan semula subsidi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. GST adalah sistem cukai paling telus dan efisien. Tapi bila nak dilaksanakan, bergantung kepada keadaan sebab bila ada yang hidup miskin tegar, kita kena perkenalkan polisi cukai progresif, polisi broad-based yang akan beri kesan kepada orang miskin. Jadi kena bagi sikit masa, tapi adakah kita tak buat apa-apa langsung? Tidak, tapi kita kena perluas cukai. Tetapi ia dimulakan dengan mengurangkan subsidi untuk orang kaya sebab bila kita perkenal rasionalisasi subsidi, kita tak subsidi semua orang termasuk yang kaya, katanya dipetik. Pada masa sama, kata beliau, pelaksanaan semula GST perlu mengambil kira isu-isu lain seperti subsidi petrol dan penyeludupan di sempadan. Jadi subsidi yang dipraktikkan sekarang perlu dirasionalisasikan untuk ekonomi. Kita dapat kurangkan subsidi dan jimat berbilion ringgit. Kita perlu mula tingkatkan tata kelola, hentikan ketirisan, korupsi dan bergerak ke depan. Kalau nak kata pelaksanaan dalam beberapa tahun akan datang adalah bila isu miskin tegar dapat ditangani, ditingkatkan taraf hidup rakyat. Lepas itu, baru bergerak ke sistem cukai broad-based, tambah beliau yang juga Menteri Keuangan. Sesungguhnya mengembalikan GST pada waktu ini dilihat tidak wajar untuk Kerajaan Perpaduan Madani. Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan keadaan negara yang sedang pulih daripada pandemik COVID-19 dan ketidakpastian politik sebelumnya. Walaupun GST telah memberikan sumbangan kepada pendapatan kerajaan sebelumnya, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengembalikan GST di Malaysia. Menurut Manoj Santasegran, Setiausaha Pengelola Keadilan Cabang Wangsa Maju, salah satu kebaikan yang mungkin dia alami dengan pengenalan semula GST adalah meningkatkan pendapatan kerajaan. GST sebelumnya telah membantu meningkatkan pendapatan kerajaan melalui pengutipan cukai daripada penjualan barang dan perkhidmatan. Keuntungan ini dapat digunakan oleh kerajaan untuk membiayai projek pembangunan infrastruktur, memperluaskan perkhidmatan awam dan melaksanakan inisiatif ekonomi lain yang menguntungkan negara. Selain itu, GST juga membantu memperbaiki keluaran fiskal dan mengurangkan defisit pembelanjaan negara. Dengan adanya GST, kerajaan dapat memperoleh pendapatan dari sumber yang lebih luas dan bervariasi, menggantikan sistem cukai yang lebih terhad seperti cukai barang mewah. Hal ini akan mengurangkan tekanan untuk meningkatkan cukai langsung seperti cukai pendapatan yang boleh memberi kesan negatif kepada kebajikan rakyat, ujarnya. GST juga dilihat sebagai sistem cukai yang lebih adil dan saksama. Ia memberikan kesempatan kepada semua golongan rakyat
untuk menyumbang kepada pendapatan negara tanpa menghiraukan status sosial atau kewarganegaraan. Cukai ini akan dikenakan pada setiap peringkat saluran penjualan, menjadikannya lebih sukar untuk dielakkan atau diabaikan oleh pihak yang mungkin tidak membayar cukai dengan sewajarnya. Namun begitu, pengenalan semula GST juga menghadirkan beberapa keburukan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kesan buruk terhadap rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah. GST adalah cukai konsumsi yang dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan yang mempunyai kesan yang sama terhadap semua rakyat. Hal ini juga mungkin memberikan beban kepada golongan berpendapatan rendah yang menghabiskan sebahagian besar daripada pendapatan mereka untuk membeli barang keperluan asas. Sistem GST juga boleh menimbulkan peningkatan kos barang dan perkhidmatan. Sesetengah pengusaha mungkin menambahkan caj GST kepada harga produk mereka, menyebabkan peningkatan harga yang dirasai oleh pengguna. Ini boleh merosakkan daya saing industri tempatan dan meningkatkan tekanan inflasi. Tambah Manoj. Hal ini boleh menghalang perkembangan dan pertumbuhan sektor perusahaan kecil dan menengah. Oleh itu, sebelum memutuskan untuk mengembalikan GST, Kerajaan Perpaduan Madani perlu mempertimbangkan dengan teliti kebaikan dan keburukan yang bakal dialami. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemik ini, mungkin lebih wajar untuk memberi tumpuan kepada langkah-langkah pemulihan yang lebih menyeluruh dan berpusatkan rakyat. Jom Channel yakin Kerajaan Perpaduan Madani sangat prihatin kepada rakyat dan lebih bijaksana dalam menilai sesuatu keputusan sebagaimana yang disebut Perdana Menteri. Tingkatkan tata kelola, hentikan ketirisan, korupsi, tingkatkan taraf hidup rakyat dan hapuskan kemiskinan tegar. Kemarin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata tiada istilah keputusan dilepas tanpa dibebaskan DNAA dalam sistem kehakiman dan perundangan Islam. Kenyataan itu dibuat ketika ada pihak yang mempertikaikan keputusan Pejabat Peguam Negara AGC memohon menghentikan prosiding kes rasuah terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam Islam, tak ada dilepaskan tanpa dibebaskan, mesti dikenakan hukuman, kata Hadi dalam sesi perbahasan kajian separuh penggal KSP Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Bagi mendukung hujahnya, beliau memetik kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang dihukum bersalah oleh hakim kerana memotong tangan seorang arkitek kerana menggunakan pelan masjid yang salah. Muhammad Al-Fatih yang mengarahkan seorang arkitek bukan Islam, Kristian Ortodok, supaya mengurus pembinaan masjid di Istanbul mengikut plan yang dikehendaki oleh baginda. Tiba-tiba dilakar dengan cara yang tak betul, pembinaannya salah. Sultan sangat murka. Lalu Sultan menghukum potong tangan arkitek ini. Hukum yang zalim, hukum yang salah. Dia Sultan. Maka yang dizalimi ini mengadu kepada hakim Istanbul yang terkenal, iaitu Syekh Sawi Khadir Al-Jalabi. Dibuat pengaduan, ini menandakan bahawa berlaku pembagian kuasa dalam sistem pemerintahan Islam. Separation of powers, ini berlaku dalam Islam, mendahului Barat. Di mana bila dihadu pada hakim ini, terus hakim memanggil Sultan, dibicarakan di mahkamah. Dibicarakan mengikut hukum qisas kerana potong tangan zalim. Hukum qisas. Hukum qisas mesti dipotong tangan baginda. Itu hukuman dan hak pengampunan diberi kepada mangsa, bukan kepada raja. Lembaga pengampun. Hak pengampunan qisas diberi kepada yang dizalimi itu. Sama ada dia ampun, tukar perbayaan dia. Ya, pampasan. Lalu dia menerima hukuman pampasan. Dia bayar secara hidup sehingga dia meninggal dunia. Itu lebih baik daripada potong tangan Sultan. Ini berlaku menunjukkan bahawa tidak ada DNAA dalam kehakiman Islam. Tak ada DNAA. Dan arkitek memilih terima pampasan seumur hidup sehingga dia meninggal dunia. Itu lebih baik dari dia potong tangan Sultan. Hadi juga berkata kes itu menunjukkan terdapat amalan pengasingan kuasa antara pihak eksekutif dan kehakiman.
Sistem kehakiman Malaysia yang dipengaruhi oleh Common Law British bagaimanapun tidak dapat disamakan dengan sistem keadilan ketika era Empire Uthmaniyah. Sebagai respon terhadap kenyataan dangkal dan tidak berasas Presiden PAS itu, Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil mengemukakan satu persoalan. Jika benar DNAA tiada dalam hukum Islam, kenapa beliau tidak menasihati bekas timbalan Presiden PAS, Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa, untuk tidak menerima perintah DNAA pada 4 November 2020 ke atas 16 pertuduhan pecah amanah? Mungkinkah ketika itu kitab Ustaz Hadi dalam isu masih belum wujud? Soalnya lagi. Tambah Faiz, terdapat satu riwayat di mana Rasulullah SAW mengarahkan seorang wanita yang mengaku berzina untuk pulang ke rumah kerana tiada bukti sehinggalah wanita itu bersalin dan sempurna menyusukan anaknya barulah dihukum atas pengakuannya. Bukankah keadaan itu sama dengan DNAA kerana dalam konteks ini, pendakwa raya menarik balik pertuduhan apabila dipertimbangkan antara lain ketidakcukupan bukti atau perlu siasatan lanjut. Bukankah dalam Islam, membebaskan 10 orang bersalah lebih baik daripada menghukum seorang yang tidak bersalah? Di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk tidak meneruskan pertuduhan dan justifikasi telah diberikan kepada mahkamah dalam mana-mana kes berkaitan DNAA termasuk dalam kes melibatkan timbalan Perdana Menteri jika kes itu dirujuk dalam ucapan beliau, tegas Faiz yang juga seorang peguam. Malahan Seksyen 103-1 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Terengganu 2001 yang digubal ketika Ustaz Hadi menjadi MB Terengganu menyebut tentang DNAA. Pada mana-mana peringkat, apa-apa perbicaraan sebelum penghakiman diberikan, pendakwa boleh jika difikirkannya patut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak bercadang untuk mendakwa tertuduh selanjutnya atas pertuduhan itu. Dan sesudah itu, semua prosiding atas pertuduhan itu terhadap tertuduh bolehlah digantung dengan kebenaran mahkamah dan jika digantung sedemikian, tertuduh hendaklah dilepaskan daripada pertuduhan itu. Justru, menurut Faiz, PAS tidak seharusnya menggunakan dalil agama mengikut rentak dan selera politik kerana ia boleh mengelirukan rakyat, terutamanya orang Islam sekira dalil yang disandarkan tidak tepat pada tempatnya. Untuk rekod, para penonton, pada 22 November 2019, Timbalan Presiden PAS, Datuk Dr. Nasharuddin Mat Isa telah didakwa atas 30 pertuduhan pecah amanah membabitkan jumlah sebanyak 3.6 juta ringgit. Ia bagi pembayaran gajinya sebagai pengerusi Yayasan Nasar selama 16 bulan, pembelian hartanah di Bandar Puteri Bangi, kos catering perkahwinan, pinjaman dan yuran pengajian anaknya, akaun peribadi dan pembelian saham serta geran penyelidikan. Namun pada 5 November 2020, beliau dilepaskan tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen Shah Alam. Hakim Rozilah Saleh membuat keputusan itu pada 22 September 2020 selepas pejabat peguam negara menerima representasi dikemukakan Nasharuddin. Jadi, apa bezanya dengan kes Ahmad Zahid? Kalau terkena pada musuhnya, bukan main Hadi melenting mengeluarkan fatwa itu, ini. Namun, apabila terkena kepada puak dan pimpinan penunggang agamanya, Hadi diam 1000 bahasa. Ulama jenis apakah ini? Apabila DNAA diguna untuk melepaskan puak PAS, dikatakan mahkamah adil dan saksama. Namun apabila DNAA digunakan untuk melepaskan musuh PAS, dikatakan pula sistem kehakiman dipengaruhi Common Law British. Kenapa pula tiba-tiba muncul pula kitab Ustaz Hadi membawa dalil? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton dan penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Masra Malak, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.